puan, para peserta sekalian, kembali semula ke sesi yang keempat, Simposium GIS Kebangsaan yang ke-9. Sesi yang keempat ini bertemakan geospatial untuk kawalan risiko bencana. Tapi sebelum itu, sukacita diingatkan kepada tuan-tuan supaya scan kepada QR code yang terdapat pada tag masing-masing untuk mengemaskini kehadiran masing-masing serta mendapatkan material simposium secara online. Okey, kemudian tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacitanya mempersilakan pengerusi sesi pada pagi ini untuk mengambil tempat di atas pentas. Komander Teknologis Geospecialist Muhammad Syukri bin Muhammad Yusof daripada Pusat Hidrografi Nasional. Seterusnya dipersilakan pembentang kertas pertama Encik Nazaruddin bin Syaarai daripada NATMA. Minta ambil tempat di atas pentas. Seterusnya pembentang kertas kedua Encik Muhammad Farid bin Abdul Kadir daripada JMG. Pembentang kertas yang ketiga daripada Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Geospecialist Baharudin bin Ahmad. Dan pembentang yang keempat, Puan Zurin Nurhaizatul binti Hasan daripada Met Malaysia. Persilakan mengambil tempat di atas pentas. Sidang hadirin sekalian, izinkan saya membacakan sedikit latar belakang pengerusi sesi pada pagi ini. Komander Teknologis Geospecialist Muhammad Syukri bin Muhammad Yusof telah berkhidmat selama 29 tahun dalam TLDM dan telah dilantik ke beberapa jawatan penting di dalam kepakaran hidrografi seperti pegawai staf hidrografi, ketua sekolah hidrografi, pegawai hidrografi dan oceanografi kanan serta pegawai memerintah kapal hidrografi KD Perantau. Beliau telah terlibat secara aktif dalam pelbagai tugas pengukuran hidrografi melibatkan pesisir pantai dan laut lepas di seluruh perairan Malaysia. Beliau berkelayakan hidrografi kategori A dan juga seorang geospecialist yang berkelulusan sarjana dalam bidang remote sensing dan GIS dari Universiti Putra Malaysia. Beliau juga pernah terlibat secara aktif sebagai ahli Malaysian Continental Shelf Project Majlis Keselamatan Negara pada 2014 dan 2016. Kini beliau bertugas di Pusat Hidrografi Nasional sebagai Ketua Pegawai Staf. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan dan menyerahkan majlis ini kepada Komander Muhammad Syukri bin Muhammad Yusof untuk mempengerusikan sesi pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat kembali daripada rehat. Saya percaya masih ada lagi yang belum masuk, mungkin tengah makan lagi kot. Sebab kita tadi pun kita habis lewat. So saya harap untuk sesi pada kali ini Sekretariat dapat bagi extra time jugalah. Mungkin extra additional dalam 15 minit lagi. Dan ikutkan program kita habis 12.20. Jadi sebab tadi pun dah lewat, ini mungkin kita boleh extend sikit lah. Okey, saya Komander Syukri, saya akan tindak sebagai moderator lah untuk sesi keempat ni. Iaitu saya rasa adalah sesi pembintangan yang terakhir lah untuk hari ini. So untuk sesi yang keempat ni, kita akan membincangkan berkenaan dengan geospatial untuk kawalan risiko bencana. So untuk sesi kali ini kita ada 4 ahli panel lah. So semuanya adalah yang pakar dan terlibat secara langsung dalam kawalan bencana dan semua operasi bencana lah di Malaysia ni. So just untuk makluman, setiap ahli panel diperuntukkan selama 20 minit masa untuk pembentangan. Dan sesi soal jawab kita akan adakan pada setelah semua panel selesai membuat pembentangan. Saya rasa tanpa melengah lagi, saya perkenalkan panel kita yang pertama, iaitu Encik Nazaruddin bin Syaarai daripada Agensi Pengurusan Bencana NATMA. So izinkan saya perkenalkan sedikit berkenaan Encik Nazaruddin. Encik Nazaruddin telah berusia 50 tahun, berasal dari Seri Aman, Sarawak dan telah berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Beliau memiliki ijazah sarjana muda sains, kepujian, perumahan, bangunan dan perancangan serta sarjana sains perancangan
dari Universiti Sains Malaysia. Beliau telah menyertai perkhidmatan tadbir dan diplomatik iaitu PTD pada tahun 2000 dan pernah berkhidmat di pelbagai jabatan dan agensi kerajaan iaitu Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu dan kini sedang berkhidmat di Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Perdana Menteri. So tanpa membuang waktu, saya persilakan Encik Nazaruddin untuk menyampaikan kertas beliau yang pertama dengan tajuk pengaplikasian Sistem Defence Geospatial Information Management DGIM dalam pengurusan bencana. Silakan Encik Nazaruddin. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terlebih dahulu saya bagi pihak NAMA ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Rustia kerana sudi menjemput pihak NAMA untuk berkongsi kertas pada pagi ini. Tajuk yang akan dibentangkan adalah aplikasian sistem DGIM dalam pengurusan bencana. Okey, sistem sebelum saya pergi dengan lebih lanjut tentang tajuk yang akan dibincangkan, terlebih dahulu izinkan saya untuk menjelaskan sedikitlah tentang peranan dan fungsi Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun ringkasnya NADMA. Secara keseluruhannya, peranan NADMA adalah untuk menyelaras semua aktiviti pengurusan bencana sebelum, semasa dan selepas bencana. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat pelbagai agensi yang terlibat dalam bencana di negara ini dan peranan fungsi dan peranan tugas utama NADMA adalah untuk mengkoordinasikan semua peranan agensi tersebut supaya dapat mengambil tindakan dengan lebih berkesan. So, NADMA juga merupakan urustia kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat dan mengatur gerak pasukan SMART. Kita juga mengurus kumpulan wang amanah bantuan bencana, iaitu merupakan sumber peruntukan utamalah bagi bencana di negara ini. Kita juga menjalinkan kerjasama serantau dan antarabangsa bagi perkongsian amalan dan aktiviti berkaitan pengurusan bencana. Dan NADMA juga menjalinkan kerjasama dengan badan bukan kerajaan menerusi platform rakan NADMA. So secara seluruhannya, fungsi kita adalah berdasarkan sumber kuasa arahan nombor 20 Majlis Keselamatan Negara. Okey, ini merupakan kitaran pengurusan bencana. Apa yang nak saya kongsikan di sini adalah kaitan dengan teknologi yang kita akan ceritakan kemudian. Seperti yang kita lihat di skrin ni, kita mempunyai 4 proses utamalah kalau kita bercakap tentang bencana ni, sebab tersalah persepsi ya. Dan kita sentiasa ingat kalau bencana ni kita hanya fokus kepada selepas berlakunya bencana tersebut. Tetapi sebenarnya pengurusan bencana dia merangkumi 4 kategori utamalah: mitigation, preparation, response dan recovery. So keempat-empat ini saling melengkapi antara satu sama lain dan ia sama penting antara satu sama lain. So kita jangan ingat bencana ini hanya diurus selepas berlakunya bencana. Tetapi sebenarnya bencana ini memerlukan pengurusan sebelum, semasa dan selepas. Okey, ini merupakan tahap pengurusan bencana. Okey, slide ni penting untuk makluman kita semua. Kalau berlaku bencana tersebut, kita perlu clear ataupun faham bahawa kita ada 3 peringkat pengurusan bencana, iaitu peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3. Ini merupakan peringkat yang telah di-establish di negara kita, di mana ketiga-tiga peringkat ini adalah untuk memastikan pengurusan bencana tersebut dapat diuruskan dengan baik dan berkesanlah.
So peringkat 1 merupakan peringkat daerah, peringkat daerah di mana pengusinya adalah pegawai daerah. Okey, peringkat 2, jika berlaku lebih daripada satu daerah dalam negeri sama, maka ia akan berada di peringkat 2 dan pengusinya adalah YB Setiausaha Kerajaan Negeri. Dan seterusnya adalah peringkat 3, melebihi satu negeri ataupun bersifat kompleks. So peringkat 3 ni lazimnya yang besar. Contohnya yang kita boleh lihat di sini adalah banjir monsun timur laut yang biasanya berlaku antara bulan November hingga Mac setiap tahun. So di sini kita perlu faham dan jelas tentang pengurusan bencana, kerana terdapat silap tafsiran oleh pelbagai pihak tentang penglibatan agensi dalam menguruskan bencana. Sebab kita dah ada 3 struktur ini, maka 3 struktur inilah yang akan membantu dalam menguruskan bencana dengan berkesan. Okey. Ini merupakan secara detail apabila berlaku bencana, ini merupakan perkara-perkara strategik, operasi dan taktikal, di mana elemen utama yang menggerakkan pengurusan bencana adalah Pusat Kawalan Operasi Bencana ataupun PKOB. So di sini izinkan saya untuk mengaitkan apa yang kita nak gunakan nanti adalah sebenarnya untuk membantu proses pengurusan bencana di peringkat operasi. Okey. So di sini jelas ditunjukkan bahawa terdapat 3 peringkat, iaitu peringkat strategik, operasi dan taktikal. Okey, seperti yang kita semaklum, Yang Hormat Perdana Menteri kita telah pun memperkenalkan 6 nilai teras Malaysia Madani. Maka salah satu perkara yang ingin dikaitkan dengan konsep DJIM adalah proses daya cipta lah, di mana kita digalakkan untuk menerokai bidang-bidang baru yang dapat membantu kita melaksanakan tugas kita dengan lebih berkesan. Okey. Seterusnya saya pergi kepada sistem yang akan digunakan oleh pihak NAKMA dalam pengurusan bencana. Sistem ni sebenarnya dia telah dibangunkan oleh pihak JUPEM, pihak JUPEM, Jabatan Ukur dan Perkhidmatan Malaysia, dan ia merupakan satu platform yang mencantumkan pelbagai jenis data digital menggunakan aplikasi GIS. Okey, sebelum ini pihak NAKMA apabila berlakunya sesuatu bencana, maklumat yang ada pada kita agak terhad. Kita hanya dapat maklumat tentang jumlah mangsa, jumlah keluarga, jumlah PPS dan daerah yang terlibat dalam bencana tersebut. Ini merupakan maklumat-maklumat asas yang biasanya NAKMA lapor kepada pihak stakeholder lah. Tetapi sebenarnya pihak stakeholder kita perlu lebih tahu tentang lain-lain maklumat yang penting bagi membolehkan kita membuat keputusan yang lebih baik lah. So sebelum itu, maka kita menggunakan platform DJIM ni sebenarnya sebabnya DJIM ni telah ada maklumat-maklumat yang dikongsi oleh pelbagai agensi di dalamnya. Contohnya kalau dalam konteks bencana ini, kalau di peringkat GPS kita akan dapat maklumat tentang kawasan hotspot banjir. Kalau di peringkat JKM kita akan dapat tahu lokasi pusat pemindahan sementara. Kalau daripada DOZEM kita akan dapat tahu tentang maklumat-maklumat jumlah penduduk serta kategori penduduk yang mendiami kawasan tersebut. Manakala di pihak JKR pula kita akan dapat tahu jalan-jalan yang berisiko tinggi dilanda bencana, dan juga di peringkat GMG kita akan dapat tahu cerun-cerun kritikal yang akan terlibat dengan bencana. So kesemua maklumat ini sebenarnya penting bagi pihak NAKMA untuk mendapat gambaran secara menyeluruh tentang kawasan yang dilanda bencana. Dengan adanya maklumat-maklumat ini, maka kita dapat membuat keputusan yang lebih baiklah tentang operasi kita, dan juga tentang bantuan dan juga tentang anggaran kerosakan sekiranya bencana berlaku di sesebuah kawasan. So sebelum adanya sistem DJIM ni, pihak NAKMA menghadapi masalah untuk mendapatkan maklumat tersebut, sebab maklumat tersebut berada di pelbagai platform. So dengan adanya sistem DJIM ni, maka kesempatan ini kita gunakan untuk menggunakan sistem DJIM ni untuk kita menghasilkan satu dashboard pengurusan bencana, di mana dashboard tersebut nanti akan pihak NAKMA gunakan untuk memantau keadaan lokasi yang sedang dilanda bencana. Okey.
So ini merupakan satu perkhidmat DIGIM dalam fasa bencana, maksud sebelum, semasa dan selepas bencana. So seperti yang telah saya maklumkan tadi, sebelum adanya sistem DIGIM ni, sebelum adanya sistem GIS ni, maklumat yang ada pada pihak NACMA agak terhad, begitu terhad. Kita hanya ada jumlah maklumat tentang jumlah mangsa, jumlah keluarga, jumlah PPS yang dibuka akibat bencana tersebut dan juga daerah mana yang terlibat dengan bencana. Tetapi dengan adanya platform GIS dalam konteks DIGIM ni, maka kita dapat maklumat yang lebih baik, maklumat yang lebih menyeluruh sekiranya berlaku bencana di sesebuah kawasan. So dengan adanya maklumat ini, kita dapat memaklumkan kepada stakeholder kita lah apakah impak, kesan dan apakah bantuan, apakah tindakan yang kita perlu ambil untuk menangani masalah bencana yang berlaku di sebuah kawasan. Okey. So seperti yang telah semalam tadi, data-data geospatial sebelum ini berada di pelbagai tempat. So pihak NACMA menghadapi masalah untuk mendapatkan data tersebutlah. So tetapi dengan adanya DIGIM ni, sistem DIGIM ni, data tersebut telah pun dikumpulkan ataupun ditempatkan dalam satu platform yang membolehkan NACMA akses data tersebut dengan cepat dan mudah. So data-data tersebut juga boleh pihak NACMA gunakan untuk membuat laporan untuk makluman stakeholder kita tentang anggaran ataupun nilai kerosakan ataupun tentang apakah kesan bencana yang berlaku di sebuah kawasan. So objektif utama projek DIGIM adalah untuk mendapatkan maklumat situasi terkini kejadian bencana, dan juga kita akan menyediakan satu dashboard pengurusan bencana yang menjatuhpadukan semua jenis data digital melalui platform GIS. So apakah impak ataupun kesan daripada penggunaan sistem DIGIM ni dalam pengurusan bencana? Pertama, kita dapat meningkatkan lagi tahap kesiapsiagaan kita lah dalam menghadapi bencana melalui data-data kini, mudah dicapai dan tepat. So bagi membolehkan isu perkongsian data ni merentasi agensi ni memang satu isu yang sering kita timbulkan lah. Sebab kebanyakan agensi ini kadang-kadang sukar untuk berkongsi data dan juga mengambil masa untuk berkongsi data. Okay, apa yang NACMA lakukan dalam konteks pengurusan bencana ni, kita telah menubuhkan satu kumpulan kerja geodata raya pengurusan bencana yang di mana dipengurusikan oleh KP NACMA sendiri, di mana ahli-ahlinya terdiri daripada agensi teknikal yang seperti yang dipaparkan di skrin. So melalui kumpulan kerja ini, maka kita selalu berkongsi idea lah, dan selalu juga memaklumkan apakah data-data yang kita perlukan untuk membantu NACMA dalam menguruskan bencana dengan lebih berkesan. So dengan adanya kumpulan kerja ni, maka proses perkongsian data merentasi agensi dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. So seperti yang telah saya maklumkan tadi, melalui sistem DIGIM kita akan membangunkan dashboard pengurusan bencana yang mana sebelum ni tak ada. So dengan adanya dashboard pengurusan bencana ini, maka kita akan dapat memantau secara lebih dekat lagi apakah situasi bencana yang berlaku di satu lokasi 24 jam sehari. So dashboard ni akan beroperasi 24 jam sehari di Pusat Kawalan Bencana Negara. Pusat Kawalan Bencana Negara ataupun NDGC merupakan satu unit di bawah NACMA, dan fungsi utama NDGC adalah untuk menyampaikan maklumat, amaran dan sebagainya kepada agensi tindak balas. Okey. So ini merupakan dashboard pengurusan bencana yang telah direka bentuk berdasarkan DIGIM. Okey. DIGIM menyediakan platform untuk berkongsi data, tetapi dashboard pengurusan bencana telah direka bentuk ataupun dibina berdasarkan kehendak dan keperluan NACMA. So seperti yang telah dipaparkan di skrin, kita ada dua sumber utama untuk kita mendapatkan data. Pertama, data-data sedia ada yang kita dapatkan daripada agensi teknikal, di mana data-data tersebut
telah pun ada dalam sistem DIGIM. Dan sekiranya NAKMA memerlukan lain data tambahan, maka kita akan menggunakan platform tadilah, platform kumpulan kerja tadi, kumpulan kerja pengurusan data tadi, data bencana tadi yang dipengurusikan oleh KP NAKMA. So kita akan maklumkan dalam platform tersebut apakah data-data lain yang kita perlu kongsi ataupun dapatkan daripada agensi teknikal. Okey. Dan seterusnya di sebelah kanan tu kita juga menggunakan survey 123. Saya rasa tuan-tuan tahu tentang survey 123, di mana dengan adanya survey 123 ni, mereka yang berada di kawasan bencana boleh melaporkan secara live, secara terus tentang apa yang berlaku di kawasan tersebut melalui handphone masing-masing. So data-data yang dimasukkan di dalam handphone tersebut akan dipaparkan secara terus di dashboard pengurusan bencana bagi membolehkan NAKMA memantau dan juga mengkoordinasikan aktiviti-aktiviti tindak balas. Okey, untuk survey 123 ini penting untuk kita dapat tahulah tentang keadaan sebenar di lapangan, sebab melalui survey 123 ini juga mereka boleh send gambar. Dan untuk memaklumkan apakah yang berlaku di kawasan bencana. So apa pembaruan utama yang kita telah laksanakan, yang telah pihak NAKMA laksanakan melalui sistem DIGIM ni adalah kita telah mereka bentuk paparan dashboard pengurusan bencana seperti yang tuan-tuan lihat di skrin untuk kita memantau dan juga menyediakan laporan bencana daripada semasa ke semasa. So ini contoh profil dashboard bencana bagi daerah Segamat. Okey, bagi daerah Segamat. So kita boleh cover seluruh daerah di seluruh Malaysia. Ini daerah Segamat, ini daerah Pekan di Pahang. Okey, so dengan adanya maklumat-maklumat ini, sekiranya bencana banjir melanda kawasan tersebut, maka kita dapat tahu lokasi mana yang kita patut hubungilah. Contohnya lokasi PPS, lokasi balai bomba, lokasi balai polis, lokasi hospital, lokasi klinik dan sebagainya. So maklumat ini penting untuk kita mengatur gerakkan operasi bencana. So untuk penutupnya, pertamanya sistem DIGIM ni banyak membantu kita, dan kelebihan utama yang sebenarnya adalah pihak NAKMA tak perlu melantik konsultan luar ataupun pihak luar untuk membangunkan sistem, sebab pihak JUPEM telah membantu pihak NAKMA lah untuk menggunakan sistem DIGIM ni tanpa sebarang kos. Okey, so dan keduanya, apa yang lebih penting, sistem DIGIM ni sebenarnya dapat membantu meningkatkan kompetensi pegawai-pegawai NAKMA khususnya dalam bidang JIS ni. Sebab bidang JIS ni sebenarnya satu bidang yang perlu difahami, sebab ia memberi manfaat kepada pihak NAKMA dalam membantu dalam menguruskan bencana yang lebih berkesan. So untuk jangka panjangnya nanti, sistem DIGIM ni akan kita kembangkan, dan dashboard pengurusan bencana seperti yang telah ditunjukkan tadi, kita akan sentiasa kemas kini data-data tersebut melalui platform task force tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Nazarudin atas pembentangan yang very informatif. So kita boleh tengok dekat sini tadi apa yang disentuh adalah berkenaan dengan DIGIM ataupun Defence Geospatial Information Management yang mana telah dibangunkan oleh BGSP JUPEM. Di mana yang kita tahu dia memfokuskan kepada keselamatan dan juga untuk pertahanan, dan juga selain pada itu dia juga dikongsi bersama dengan agensi yang lain lah untuk membantu dari segi pengurusan bencana. So saya percaya mungkin tuan-tuan ada soalan, so kumpulkan dulu soalan yang berkenaan. Kita akan boleh ajukan soalan tu pada setelah sesi keempat ni berakhir lah, setelah semua panel tu membentangkan dia punya kertas kerja. So seterusnya kita pergi kepada pembentang yang kedua yang lebih fokus sikit berkenaan dengan tanah runtuh. Kalau kita tengok ini NAKMA pengurusan secara menyeluruh untuk pengurusan bencana. Untuk pembentang yang seterusnya, panel yang kedua, iaitu Encik Muhammad Farid bin Abdul Kadir daripada Jabatan Mineral dan Geoscience. Ini daripada Ipoh, datang daripada Ipoh. Izinkan saya untuk baca sikit biografi lah Encik Farid.
So Encik Farid ni telah berkhidmat di Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia selama 11 tahun. Beliau telah terlibat secara langsung dalam pengurusan bencana geologi negara melalui beberapa inisiatif pengurangan risiko bencana seperti projek penghasilan peta bahaya dan risiko cerun, pengurusan sistem maklumat geospatial terrain dan cerun negara (NATSIS), program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti dan pembangunan sistem amaran awal tanah runtuh. Beliau juga bertindak selaku Ketua Pasukan Kerja NATSIS, Ahli Pasukan Kerja PBRC, Ahli Kumpulan Trust Geologi Kejuruteraan dan Bencana Geologi dan Liaison Officers JMG di Pusat Kawalan Operasi Bencana. Beliau juga of course berkemahiran dalam pemetaan dan penilaian risiko bencana, peneriaan jauh, GIS dan pengurusan bencana. So kita jemput orang yang memang mahir lah, basically yang terlibat secara langsung dalam bencana tanah runtuh ni. So tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Farid untuk membentangkan tajuknya aplikasi teknologi geospasial dalam pengurusan bencana geologi tanah runtuh. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi, Pemerintah Syukri, dan juga semua hadirin hadirat yang hadir pada hari inilah. Jadi hari ini saya akan berkongsikan berkenaan penggunaan teknologi geospatial dalam pengurusan bencana geologi tanah runtuh yang telah kita adaptasikan dalam semua kerja berkaitan pengurusan bencana tanah runtuh di JMG lah. Dan bila kita cerita tentang tanah runtuh, ini satu perkara yang agak common lah yang kita dengar. Salah satu bencana yang sentiasa berlaku di negara kita. Kalau kita lihat di negara kita ni sering berlakunya tanah runtuh dan juga banjir. Ini dua jenis bencana yang sentiasa berlaku dan sering berlaku, terutamanya dalam tempoh MTL yang akan datang ini. Cumanya kalau kita lihat dari segi statistik, tanah runtuh merupakan satu jenis bencana yang melibatkan jumlah kematian yang tertinggi. Kalau kita tengok dari segi frekuensi, mungkin kita boleh kata banjir sering berlakulah compare dengan tanah runtuh. Tapi dari segi jumlah kejadian yang meragut nyawa tu banyak disebabkan oleh tanah runtuh, dan juga banyak melibatkan kerosakan harta benda lah. Kalau dulu mungkin kejadian-kejadian tanah runtuh ni lebih tertumpu kepada spesifik slope. Tapi sekarang 2 tahun, 3 tahun kebelakangan ni kita dah banyak kita tengok siri-siri kejadian aliran puing, debris flow yang mempunyai intensiti yang besar, yang boleh menyebabkan banyak kehilangan nyawa dan juga kerosakan harta benda. Ini kita lihat sikit tentang statistik tanah runtuh. Ini kita capture daripada sistem maklumat geospatial terrain dan cerun negara (NATSIS) yang telah dibangunkan oleh pihak JMG. Setakat ini kita telah rekodkan sebanyak 6,418 rekod tanah runtuh sejak daripada tahun 1961 sehingga sekarang lah 2023. Dan kalau kita lihat dari segi jumlah kematian tu, kita rekodkan sebanyak 592 kematian yang disebabkan oleh tanah runtuh. Dan kita lihat dari segi trend kejadian tanah runtuh tu daripada tahun 1961 sehingga sekarang, kita nampaklah trend tu menaik dengan banyak lagi disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu. Perubahan cuaca, kita terima sekarang ni banyak curahan hujan yang tinggi, itu, dan juga faktor-faktor lain yang menyumbang kepada kejadian tanah runtuh. Itu saya sertakan gambar-gambar kejadian tanah runtuh yang signifikan lah kepada negara kita, dan yang terakhir yang meragut 31 nyawa, itu yang berlaku seperti yang berlaku di Batangkali pada bulan Disember 2022. Dan kalau kita lihat dari segi pecahan rekod tanah runtuh seluruh negara, kalau kita lihat kat situ, Perak mencatatkan rekod yang tertinggi di negara kita lah. Mungkin orang tertanya-tanya jugalah, selalu kita dengar di kawasan Lembah Kelang, di Ampang Jaya, di
di Bukit Antarabangsa, di Cameron Highlands, Fraser Hill, dan juga di Kundasang dan juga di Kota Kinabalu. Tapi berdasarkan rekod kita, jumlah yang tertinggi negeri adalah negeri Perak lah. Itu nanti kalau tuan-tuan nak detailnya boleh melawat kita punya booth kat sana, boleh tengok terus dia punya data, real data lah. Dan sini saya nak kongsikan tentang berkenaan peranan JMG dalam pengurusan bencana geologi tanah runtuh. Kita gariskan sini ada 5 peranan yang kita mainkan dalam pengurusan bencana. Yang pertamanya adalah untuk memetakan kawasan bencana geologi tanah runtuh lah. Jadi tugas JMG adalah untuk kita mengenal pasti kawasan-kawasan mana yang mempunyai risiko untuk berlakunya kejadian tanah runtuh. Kemudian yang kedua berkenaan pembangunan pangkalan data geospatial untuk tanah runtuh. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, JMG merupakan agensi tunjak dalam Intergovernmental Committee on Slope Management di bawah Pelan Induk Cerun Negara. Jadi semua rekod-rekod tanah runtuh perlu dihantar kepada JMG lah. Jadi kita mempunyai sumber data tanah runtuh dari pelbagai agensi, dan kita yang manage pangkalan data tu adalah JMG ya. Kemudian yang ketiga adalah mengenal pasti dan menyediakan input bagi pembangunan sistem amaran awal tanah runtuh ataupun landslide early warning system. Dan yang keempat berkenaan kerjasama pintar dalam pemulihan dan konsep mitigasi. Dan kelima adalah untuk memperkasakan komuniti rentan. Dan kalau kita lihat peranan JMG ini, kita mainkan daripada peringkat awal dari segi dari peringkat kesiapsiagaan, respon dan juga sehingga mitigasi ya. Dan kita tahun-tahun sebelum ni kita banyak tumpukan kepada pemetaan dalam peranan yang nombor 1 lah, untuk kita kenal pasti kawasan-kawasan yang berisiko. Tapi sekarang kita JMG telah beranjak satu level yang lain, iaitu kita juga selain daripada menghasilkan peta-peta, macam mana kita mengambil langkah proaktif lah untuk kita approach community supaya mereka faham apa yang kita hasilkan, bukan hanya maklumat tu berada di dalam peta sajalah. Jadi macam mana kita nak approach untuk memperkasakan community itu supaya kita dapat lahirkan local champion di kawasan, di peringkat community ya. Jadi dalam pembentangan ni saya hanya akan fokuskan kepada 2 peranan JMG yang utama, iaitu untuk membuat kerja-kerja pemetaan dan juga pembangunan pangkalan data, sebab 2 peranan inilah yang banyak melibatkan penggunaan aplikasi GIS ataupun geospatial. So yang pertama adalah untuk kerja-kerja pemetaan kawasan-kawasan yang berisiko tanah runtuh. Jadi kita telah menjalankan projek PBRC ataupun projek penghasilan peta bahaya dan risiko cerun ataupun PBRC sejak dari tahun 2014. Dah hampir 10 tahun. Tahun ni adalah tahun yang ke-9 kita laksanakan projek PBRC ini. Dan kita menumpukan kawasan-kawasan hotspot tanah runtuh. Setakat ini kita telah jalankan pemetaan di 5 kawasan, iaitu di Ipoh, di Lembah Kelang, Cameron Highlands, Kota Kinabalu dan juga Kundasang, yang melibatkan keluasan seluas 1,850 km persegi. Jadi kalau ikutkan dalam kita punya pangkalan data, kita ada 31 kawasan hotspot, 31 kawasan hotspot tanah runtuh. Jadi setakat ini kita hanya mampu dapat cover 5 saja setakat ini, dan benda ni, proses ni sentiasa berjalan lah. Tahun ni pun kita ada buat penambahan kawasan pemetaan. Jadi untuk menjalankan penilaian peta bahaya dari risiko cerun, inilah adanya rangka kerjanya. Jadi kalau kita lihat daripada step yang pertama tu melibatkan penawanan data geospatial lah. Di dalam kes ni kita menggunakan teknologi LiDAR dalam kita membuat penawanan data, dan juga dalam rangka kerja ni dia akan melibatkan juga kerja-kerja ukur, pemetaan field mapping, dan akan melibatkan analisis geospatial dalam kita menghasilkan peta-peta tematik. Dan akhirnya kita akan dapat keluarkan geotechnical risk assessment, di mana dalam dokumen tu akan dinyatakan berkenaan conceptual mitigation measures. Jadi kalau kita lihat dekat sini, dalam rangka kerja ni dia melibatkan pelbagai bidang.
Saya sebagai ahli geologis bukan kita buat semua ni. Dalam rangka kerja ni akan melibatkan juru geospatial juga, LiDAR expert, ada geologis, ada geotechnical engineer. Jadi semua kepakaran dalam pelbagai bidang ni digabungkan dan untuk menghasilkan satu peta ataupun output yang lebih komprehensif. Dan di sini kita nak nyatakan penggunaan LiDAR teknologi yang kita telah adaptasi dalam projek PBRC, dan ini sangat berguna sebenarnya, terutamanya untuk kajian-kajian tanah runtuh. Kita antara agensi yang terawal menggunakan LiDAR terutamanya bagi kajian-kajian tanah runtuh, walaupun CKC di bawah JKR juga telah lebih awal sedikit menggunakan teknologi ini pada tahun 2010, kita bermula pada tahun 2014. Jadi di sini apa yang intention kita untuk penggunaan LiDAR ni sebenarnya bagi ahli geologi, kita nak dapatkan digital terrain model yang tepat dan mempunyai akurasi yang tinggi dengan resolution yang tinggi. Itu penting untuk kita membuat interpretasi tanah runtuh. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contohnya. Dan dalam projek PBRC juga kita terdapat dua platform yang kita guna pakai. Kita guna airborne bagi kawasan yang luas, dan kita juga menggunakan terrestrial laser scanning ataupun TLS bagi penilaian bagi spesifik slope lah. Dan kita juga telah menyatakan spesifikasi khas untuk penawanan data ALS. Ini penting untuk kita mendapatkan satu digital terrain model yang berkualiti. Mungkin spek ni agak tinggi lah, tapi itulah yang kita nyatakan supaya kita dapat DTM yang sangat berkualiti untuk kita guna pakai untuk analisis selanjutnya lah. Ini merupakan contoh TLS yang kita guna pakai untuk penilaian cerun, terutamanya untuk cerun batuan. Kalau kita lihat video yang belah atas tu adalah untuk penawanan data bagi suatu cerun untuk kita buat analisis rock slope untuk rock slope punya analisis. Kalau dulu mungkin agak terhad, kita buat pemetaan, kita dapat capture data di bahagian bawah saja. Tapi dengan menggunakan TLS ni kita dapat capture the whole slope. Jadi semua information tu kita akan dapat untuk kita buat penilaian. Dan kita juga gunakan TLS ni untuk pemetaan gua. Kalau video di bawah tu adalah gua di Ipoh yang kita buat untuk menyokong kita punya kluster yang lain, iaitu geowarisan. Okey, ini salah satu contoh bagaimana LiDAR ni dapat membantu kita dalam membuat interpretasi tanah runtuh. Kalau kita lihat daripada autofoto saja, daripada autofoto saja kita tak dapat detect apa-apa. Kita tak tahu pun mungkin ada landslide ke, ada tak ada landslide ke, kita tak ada information tu. Kita mengandaikan kawasan tu okey lah. Jadi mungkin akan dibangunkan ke, kita tak tahu. Tapi dengan adanya teknologi LiDAR ni, kita dapat information sehingga ke dia punya terrain lah secara terperinci. Jadi kalau kita filter out all the vegetation, kita akan dapat lihat di mana ada kita panggil parut tanah runtuh ataupun relic landslide. Jadi inilah kerja JMG untuk kita mengenal pasti kawasan-kawasan yang ada relic landslide ni, supaya kalau kata ada pembangunan yang dicadangkan untuk dibangunkan di sini, akan mempertimbangkanlah risiko-risiko yang ada. Ini sebagai salah satu contoh bagaimana kita menggunakan aplikasi geospatial itu untuk kita buat penandaan relic landslide di dalam kawasan kajian kita. Dan akhirnya kita akan dapat satu inventory tanah runtuh. Ini adalah proses bagaimana kita keluarkan satu inventory tanah runtuh. Banyak sources daripada historical inventory, ada juga yang datang daripada LiDAR derived inventory dan juga field derived inventory. At the end kita akan keluarkan final punya landslide inventory. Dan semua maklumat-maklumat di lapangan ni direkodkan dalam satu borang lah. Boleh kata setiap cerun atau setiap tanah runtuh tu ada dia punya surat beranak dia lah. Kalau dulu memang direkod di dalam kertas saja, cuma sekarang melalui NatSys kita dah boleh rekodkan secara web sajalah. Boleh ke lapangan, kita boleh isikan terus semua maklumat proforma tersebut lah.
Dan semua data-data tu akan disimpan di pangkalan data kita. Untuk makluman, kita punya pusat data bagi NACSIS adalah di Ipoh. Pusat data kami di Ipoh Perak. Dan dalam membuat penilaian peta-peta tematik yang kita akan hasilkan, kita mempertimbangkan pelbagai jenis data layer. Kalau di sini kita grupkan kepada 4 jenis data layer yang utama, iaitu geological factor maps, kita ada geomorphological factor maps, hydrotopographical factor maps dan juga anthropogenic factor maps. Jadi data-data ni akan diguna pakai untuk kita buat analisis secara statistikal untuk kita hasilkan peta-peta tematik. Ini adalah proses bagaimana flow kita mengeluarkan peta bahaya, peta susceptibility, peta vulnerability dan juga peta risk ataupun risk map. Dan semua ini melibatkan penggunaan aplikasi geospatial yang intensif lah. Dan at the end kita akan menghasilkan peta-peta yang berkaitan yang boleh diguna pakai untuk pengurusan bencana dan juga boleh diguna pakai untuk perancangan guna tanah. Jadi pelbagai agensi boleh mengguna pakaikan hasil daripada penilaian peta bahaya dan risiko ini untuk tujuan agensi masing-masing lah. Jadi ada 4 komponen utama peta yang kita akan hasilkan, iaitu peta kerentanan ataupun susceptibility map, ada peta bahaya, hazard map, ada peta keterancaman ataupun vulnerability maps, dan at the end kita akan hasilkan peta risiko ataupun risk map. Di samping itu juga kita juga ada menerbitkan peta-peta yang ini sebagai contoh adalah peta bencana geologi tanah runtuh. Setiap tahun kita akan setiap update lah, di penghujung tahun kita akan update kita punya peta-peta ini. Ini menunjukkan taburan lokasi-lokasi tanah runtuh seluruh Malaysia. Dan di samping itu juga kita juga ada buat pemantauan. Setakat ini kita ada buat pemantauan di 254 cerun kritikal, dan semua maklumat-maklumat ni boleh diakses through NACSIS. Ini kawasan hotspot. Seperti saya nyatakan tadi, kita ada 31 kawasan hotspot tanah runtuh merangkumi kawasan seluas 5,900 km persegi seluruh negara. Dan saya akan sentuh juga sedikit berkenaan pangkalan data yang telah kita wujudkan di JMG yang telah kita bangunkan pada tahun 2016, iaitu pangkalan data National Geospatial Terrain and Slope Information System ataupun NACSIS. Jadi NACSIS ni dibangunkan untuk kita bantu pihak-pihak yang berkepentingan ataupun PBT untuk diguna pakai, seperti saya maklumkan tadi, boleh diguna pakai untuk pengurusan bencana dan juga diguna pakai untuk manage guna tanah di kawasan PBT masing-masing. Dan terdapat 7 modul utama dalam NACSIS, iaitu inventory tanah runtuh, ada inventory cerun, geospatial perancangan dan pembangunan, geospatial pengurusan terrain dan cerun, kita ada modul bencana, kita ada modul proforma dan juga modul dashboard. Jadi buat masa ini akses kepada NACSIS ni hanya melibatkan agensi-agensi yang berkaitan sajalah. Jadi hanya registered user saja yang boleh mengakses NACSIS. Ini contoh-contoh, sebagai contoh ni inventory tanah runtuh. Setiap poligon tu ada dipaparkan di dalam sistem, dan setiap surat beranak dia tu boleh kita lihat secara terperinci maklumatnya tu melalui sistem juga. Dan dalam sistem NACSIS juga kita ada pelbagai layer geospatial, sama ada layer raster ataupun layer vektor yang boleh diguna pakai oleh pengguna untuk melihat ciri-ciri yang pelbagai layer lah, untuk kita overlay dengan mengikut kehendak pengguna itu sendiri, dan kita boleh paparkan dalam bentuk 3 dimensi. Dan ada juga fungsi-fungsi yang kita sediakan terutamanya untuk membuat cross section bagi kawasan kajian kita lah. Dan setakat ni dalam NACSIS kita terdapat sejumlah 83 layer data, dan dari segi capacity dia setakat ni ada 3,736 gigabyte data yang kita store. Ini hanya data-data yang kita paparkan di dalam NACSIS saja. Kita ada banyak lagi data-data. Kalau kita data-data LiDAR tu dalam bentuk .las tu memang lagi besar lah.
Sebab tu di kita punya pusat data di Ipoh, kita ada storage sehingga 1 peta lah untuk menyimpan semua data-data raster ni. Dan setakat ni ada 281 pengguna berdaftar. Selain itu saya nak sentuh juga berkenaan sistem-sistem yang berkaitan dengan sistem NATSIS. Yang pertama adalah sistem MyGEMS yang pihak JMG telah bangunkan dan dah siap, dah boleh kita layari lah di booth JMG. Dalam sistem MyGEMS ni dia menempatkan semua data-data berkaitan mineral dan geoscience. Maklumat tanah runtuhnya, maklumat baik geotapaknya, untuk hidrologinya, semuanya boleh diakses melalui MyGEMS. Dan di samping itu dalam kita sekarang sedang bergerak, projek masih lagi berjalan, iaitu untuk big data analytic bagi kes bisnes pengurusan bencana geologi tanah runtuh. Jadi antara output penting dalam big data analytic system ni adalah kita ada membuat model ramalan tanah runtuh. Kita bekerjasama rapat dengan pihak Met Malaysia. Jadi Met Malaysia ada model ramalan hujan dan kita akan ada correlation lah dengan pihak Met untuk kita hasilkan model ramalan tanah runtuh. InsyaAllah akan siap pada tahun hadapan lah. Dan juga kita juga ada terlibat dengan tindak balas bencana. Biasanya kalau ada bencana berlaku, ada agensi responder turun, JMG juga turut berada di situlah kebiasaannya untuk memberikan input-input teknikal kepada pihak agensi responder berkenaan situasi tapak tersebut, sama ada sesuai untuk dimasuk atau tidak. Itu kita membantu agensi responder untuk bagi kerja-kerja mencari dan juga menyelamat. Jadi JMG ni antara agensi teknikal yang dibenarkan untuk berada di ground zero. Biasanya agensi lain memang tak boleh masuk lah. Tapi kita antara dan JKR juga antara agensi yang dibenarkan masuk untuk membuat assessment di kawasan tanah runtuh. Ini sebagai salah satu contoh lah bagaimana kita menggunakan teknologi geospatial tu. Ini bagi kes di Batang Kali, kita capture menggunakan TLS. Jadi bagusnya dia adalah cepat dan kita dapat information tu dengan terperinci dan boleh dikongsikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan lah. Jadi sebagai kesimpulan, kita lihat ada pelbagai elemen dalam kerja-kerja JMG selaku ahli dalam pengurusan bencana tanah runtuh di negara ni yang menggunakan aplikasi geospatial ni untuk kita memudahkan gerak kerja kita daripada penawanan data sehinggalah dalam tindak balas bencana itu sendiri lah. Jadi saya ingat itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Farid atas pembentangan yang menarik dan interaktif. So saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua dapat serba sedikitlah maklumat berkenaan dengan bagaimana geospatial teknologi itu digunakan untuk pengurusan bencana tanah runtuh. So kita tengok tadi ada NATSIS dan juga beberapa teknologi lain digunakan untuk mendapatkan data-data lah, termasuk penggunaan LiDAR sendiri di mana untuk digunakan untuk menghasilkan digital elevation model untuk pengurusan tanah runtuh itu sendirilah. So daripada tanah runtuh kita beralih pula kepada banjir, isu banjir, bencana banjir pula. So kat sini juga kita ada orang yang terlibat secara langsung lah basically dengan pengurusan banjir ni iaitu Cik Geospatialist Baharudin bin Ahmad. So Geospatialist Baharudin amat berminat dia seorang yang orang kata yang mahir lah dalam sistem maklumat geografi dan pengurusan data geospasial. Beliau telah terlibat dan diperkenalkan dengan GIS semenjak mula bertugas di GPS Malaysia pada tahun 2000 dan telah menyambung pengajian di peringkat sarjana dari bidang pengurusan sungai dan saliran bandar yang dengan kajian bertajuk Flood Damage Assessment of Sungai Tupai pada tahun 2009. Dia telah mengetuai seksyen GIS di bahagian pengurusan fasiliti dan GIS dari 2014 sehingga 2019 dan kembali ke bahagian pengurusan fasiliti dan GIS pada tahun 2023 sebagai pengarah bahagian.
So tanpa membuang masa, kita menjemput Encik GS Baharudin bin Ahmad untuk membentangkan kertas bertajuk Penilaian Kerosakan Akibat Banjir di Malaysia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Harapnya semua masih lagi segar lah kan, tunggu nak makan je ni. So alhamdulillah lah, terima kasih kepada PJN kerana melaksanakan NGIS ni. Bolehlah saya berjumpa dengan kawan-kawan lama, ada yang sebidang ni. Nampak jugalah ramai yang masih lagi ada. So maksudnya umur tuan-tuan masih lagi muda lah. Okay. So hari ini terima kasih juga kepada Komander Muhammad Syukri lah atas pengenalan tadi. Alhamdulillah lah dipendekkan apa yang saya hantar panjang tu. Tetapi itulah sedikitlah saya akan kongsikan pada hari ini berkenaan dengan banjir. Tetapi ada sedikit lain daripada mungkin yang tuan-tuan biasa dengar lah. Sebab selalunya kita bercerita berkenaan dengan kejadian banjir, tapi kali ini kita bercerita berkenaan dengan macam mana kita menilai kerosakan akibat banjir tersebut. Okey. Slide ni dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan bentangkan dalam bahasa Melayu. Seperti yang mana yang kita maklum lah, tak banyak sebenarnya yang natural disaster yang berlaku ataupun kejadian bencana yang berlaku di Malaysia lah. Nombor satu, banjir lah. Memang kita tak boleh lari. Yang keduanya, seperti mana yang disebut oleh sahabat saya tadi daripada JMG, landslide. Kemudian kita ada thunderstorm, ribut petir. Tsunami ada tapi jarang-jarang sangat berlaku. Earthquake, gempa bumi memang tak ada, tapi dia punya rasanya tu macam jadi gempa bumi dekat kita lah kan. Tiba-tiba je kadang-kadang tu rasa pening. Okay, kalau kita tengok dari segi statistik lah, ini minta maaf lah, dia punya statistik ni tahun 2016, jadi tak reflect pula apa yang Cik Farid sebut tadi tu. Jadi kalau nak ikutkan yang tahun 2016 punya statistik, banjir lebih kurang kejadiannya lebih kurang 48%. So hampir 50% daripada kejadian bencana yang berlaku di Malaysia adalah banjir. Kemudian kedua kalau kita tengok adalah epidemik. Yang landslide tu dia dah masuk jadi, tapi itulah 2016 dulu landslide 4%, sekarang ni dah lain lah ya. Kemudian sedikit saya perasan tadi yang ada slide yang berkaitan dengan NADMA tu, jadi lebih kurang dia punya cerita yang sama, iaitu bila berlakunya bencana ada beberapa lebih kurang 5 perkara lah yang kita akan tengok lah. Yang pertamanya adalah dari segi persediaan untuk menghadapi bencana tersebut. Kita akan membuat analisa berkenaan dengan risiko bencana. Kalau bab saya ni adalah risiko banjir lah. Yang kedua, kita bersedia untuk banjir. Ketiga adalah kita bersedia ataupun kita memberi amaran banjir. Dan ketika ini kita telah berjaya untuk melaksanakan amaran banjir 7 hari sebelum kejadian banjir lah. Tapi yang tu bukan untuk orang awam, tetapi kepada jentera kerajaan yang mana yang terlibat dalam persediaan banjir. Kemudian 2 hari sebelum kejadian banjir, insya-Allah kita akan bagi warning kepada semua orang melalui media-media sosial dan juga saluran-saluran tertentu seperti NADMA dan sebagainya. Kemudian bila berlakunya banjir, kemudian ini adalah yang NADMA selalunya mengambil peranan yang penting, iaitu dari segi bantuan, bantuan banjir. Bila berlakunya banjir, GPS, pelibatan GPS tu
tidaklah besar sangat. Ada tapi tidaklah besar sangat. Dan seterusnya, selepas berlakunya banjir, dan JPS akan masuk baliklah berkenaan untuk reconstruction. Macam mana kita nak membangunkan semula, kita nak memulih semula tempat-tempat yang terkena pada banjir lah. Jadi pada kali ini sebenarnya apa yang JPS nak perkenalkan adalah satu aplikasi yang dinamakan sebagai MyFlood RAS atau MyFlood RAS lah. So MyFlood RAS ni adalah untuk kita membuat penilaian terhadap kerosakan yang akibat banjir. Jadi dia punya sejarahnya bermula daripada tahun 1982 lagi. Bila 1982 kita ada satu kajian yang dibuat oleh JICA, iaitu National Water Resource Study 1982. Daripada kajian tersebut, dia telah mengeluarkan kaedah untuk kita membuat penilaian terhadap kerosakan akibat banjir. Kemudian pada tahun 2003 kita telah cuba untuk melaksanakan penilaian kerosakan akibat banjir itu, dan kita mulakan dengan Lembah Kelang dahululah. Dan selepas pada Lembah Kelang pada tahun 2012, pada tahun 2012 kita telah membuat satu kajian untuk menaik taraf kajian yang kita dah lakukan pada tahun 2003 tersebut. So daripada mungkin dalam 4 atau 5 elemen yang berkaitan bila kita buat penilaian banjir itu, dan pada masa itu hanya dibuat yang direct damage sahaja. Pada tahun 2012 kita masukkan kerosakan yang tidak langsung ataupun indirect damages lah. So dalam pengiraan kerosakan akibat banjir pada tahun 2012 dimasukkan elemen-elemen yang tidak secara langsung, maksudnya yang langsung dan tidak langsung kesan akibat daripada banjir tersebut. Kemudian pada tahun ini, itu yang kata dia yang nak perkenalkan ni adalah fresh lagi, ataupun tak habis lagi dia punya kontrak tu, fresh daripada ladang. Kita membuat kemas kini. Apa yang kita buat kemas kini adalah kita sebab sebelum ni kita hanya masukkan projek-projek yang telah siap pada RMK 9. So sekarang ni dalam RMK 10 dan RMK 11 dimasukkan kesan daripada projek-projek RTB yang telah dilaksanakan. Jadi sepatutnya bila kita dapat projek RTB itu, dia punya kesan banjir itu sepatutnya berkurang lah kan. So yang inilah yang kita kemas kini. Dan juga pada kajian yang pada kali ini wujudkan satu aplikasi yang menggunakan teknologi geospatial yang dinamakan sebagai MyFlood RAS. So MyFlood RAS ini adalah MyFlood Risk Assessment System. Okey. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang berasaskan GIS, direka bentuk bagi JPS untuk membuat keputusan untuk kita tengok kawasan mana yang berisiko untuk banjir, kawasan mana yang telah berlaku banjir, dan kawasan mana yang mengalami kerosakan yang besar sekiranya berlaku banjir. So terdapat lebih kurang 4 dia punya 5 maklumat yang kita dapat daripada MyFlood RAS ni. Dia adalah seperti mana yang ditunjukkan lah. Objektif MyFlood RAS ini adalah untuk kita berkongsi dan juga memberikan maklumat berkaitan penilaian kerosakan akibat banjir. Kedua, supaya maklumat berkenaan kejadian banjir dapat disimpan dengan teratur dan senang untuk dicapai. Untuk mengira dan menghasilkan nilai kerosakan akibat banjir untuk kerosakan-kerosakan yang terlibat, kawasan-kawasan yang terlibat, dan juga sebagai pusat dan mengharmonikan penilaian risiko banjir. Jadi untuk maklumat tuan-tuan, walaupun sistem ni dah ada, tetapi yang untuk perkongsian tu kita akan tentukan kemudianlah tahap mana yang boleh dikongsikan aplikasi inilah.
Sedikit berkenaan dengan architecture. MyFlood Eras ini dibangunkan dengan bantuan daripada siasat yang paling terkenal sekali lah di Malaysia, iaitu Esri lah. Ya, so menggunakan Esri punya architecture, menggunakan ArcGIS Portal lah. So dibangunkan di dalam ArcGIS Portal. Ada 2 modul yang dibangunkan dalam MyFlood RAS ini. Kita mulakan dengan 2 dahulu, dan sudah pastinya modul-modul ini akan ditambah baik ataupun ditambah dia punya keupayaan yang dia masa akan datang lah. So yang pertamanya adalah untuk supaya kita dapat fokus kepada data-data peristiwa banjir, iaitu kita data pada tahun 2001 sehingga 2001 sehingga 2012 dan juga sehingga 2023 lah. Kemudian data-data tersebut yang kita terima dengan maksudnya data-data banjir itu kita proses dengan data-data lain yang kita dapat daripada agensi-agensi yang lain lah, seperti SPR, PGN, UPEM, Plan Malaysia, DOSEM dan jabatan-jabatan lain yang terlibat lah. So saya pun nak mengucapkan ribuan terima kasih jugalah kepada semua agensi yang terlibat, NADMA, Med Malaysia, JMG dan juga yang jabatan yang saya sebutkan tadi atas kesudian mereka untuk berkongsi dengan JPS untuk kita menghasilkan MyFlood RAS ini. So dalam modul yang pertama juga membolehkan kita mengira berdasarkan data peristiwa banjir, maksudnya mengira kerosakan banjir tersebutlah, dan juga kita boleh masukkan data ataupun kita tambah data sama ada melalui digitizing ataupun kita melalui upload data ataupun layer yang kita dah sedia ada lah. Seterusnya dalam model 2 adalah berkaitan dengan risk assessment. Dia akan membolehkan kita mengira potensi kerosakan akibat banjir. So ini adalah orang panggil hypothetical punya keadaan lah. So sekiranya banjir berlaku pada tahap 200 ataupun 100 ARI, kawasan mana yang akan mengalami kerosakan teruk dan berapa nilai kerosakannya. So sedikit contoh, sedikit lah, banyak slide ni. So ini adalah basic functionality dalam MyFlood RAS. Ini adalah yang biasalah. So kita boleh buat measurement. Kemudian ada data attribute yang ada untuk setiap maklumat yang ada di dalam MyFlood RAS. Yang ini yang diberi contoh ni adalah lembangan sungai lah. Kemudian kita ada custom functionality untuk kita masukkan data layer yang kita ada. So kita ada add layer. Dan juga kita ada custom functionalities untuk kita membuat pengiraan kerosakan yang akibat banjir yang berlaku lah. So di dalam MyFlood RAS ini kita masukkan data-data yang kita ada. Ini adalah contohnya, contoh kawasan ataupun lokasi yang terlibat dengan banjir pada tahun 2020 ataupun sehingga tahun 2020. Ini adalah contoh data yang kita masukkan, iaitu lokasi pusat pemindahan banjir, sungai dan juga coverage lah, administrator, sorry. Kemudian ini adalah kita buat overlay antara kawasan yang terlibat dengan banjir pada tahun 2020 dengan 2010. So daripada data-data ini kita dapat kenal pastilah adakah kawasan itu berkurang dia punya kejadian banjirnya ataupun mungkin bertambah. Sebab kadang-kadang kita buat projek itu ada juga kawasan yang lain yang terlibat, mungkin menambah kawasan lain yang terlibat, mengurangkan kepada satu tempat dan menambah banjir di kawasan lain lah. So dengan ini kita boleh pastikan projek yang kita buat itu sama ada dia memberi kesan yang positif ataupun negatif, ataupun mungkin positif di satu tempat dan negatif di satu tempat yang lain lah. Seterusnya kita boleh overlay
data antara kerosakan, nilai kerosakan dan juga pusat pemindahan banjir dan juga kawasan-kawasan yang lokasi yang terlibat dengan banjir lah. So ini saya database just overlay sajalah. Cuma yang maklumat yang nilai kerosakan banjir tu yang tu kita dapat daripada kita punya teknik pengiraan kita lah. Ini base map biasa open street imagery Peninsula base map ni yang biasalah. Kemudian ada juga maklumat attributes yang kita sediakan untuk kawasan banjir tahun 2020, 2010 dan sebagainya. Ini adalah satu contoh yang nak ditunjukkan bahawa kita boleh mengira kerosakan banjir dengan cara kita digitize kawasan. Jadi contohnya kalau kita ada satu kita nak tahu kawasan kita sekiranya berlaku banjir di kawasan kita tu, berapakah nilai kerosakan yang mungkin berlaku, dan sistem ini membenarkan kita membuat sedemikianlah. Ini adalah contohnya. Jadi dalam contoh kita tengok contoh tu di kawasan Johor ni, kalau berlakunya banjir di kawasan Johor, kalau yang melibatkan komersial ada 32,178 hektar dan nilai kerosakannya adalah RM321,150. So sampai tahap pengiraan sampai tahap itulah. Kemudian kita juga sekiranya kita dah ada data yang lama ataupun data yang memang kita dah sedia untuk kita dah tahu kawasan mana yang dah banjir tu, kita nak tahu berapa yang kerosakan, nilai kerosakan yang kita dapat, dan kita boleh upload jugalah layer tersebut untuk pengiraan. Jadi ini adalah contoh kita kira kerosakan, nilai kerosakan banjir untuk kawasan yang kita masukkan secara upload. Selain daripada itu, ini adalah fungsi yang biasalah. Bila kita ada boleh buat pengiraan tu, kita mesti nak keluarkan laporan. So sistem ni juga membenarkan kita membuat laporan lah. So ini contoh kita generate report daripada My Flood Rush ni. Jadi kebaikan My Flood Rush ni adalah sebenarnya banyak lah. Antaranya adalah early warning. Maksudnya sebab kita ada risk assessment, jadi kita boleh menilai kawasan mana yang mungkin terlibat banjir sekiranya berlaku. Contohnya bila hujan berlaku lebih daripada yang sungai, satu sungai itu boleh terima. Bila contohnya katalah 100 tahun ARI ataupun average recurrence interval tu, jadi kawasan mana yang terlibat banjir, dan kita masukkan dalam sistem My Flood Rush ni, dan kita boleh tahu berapa anggaran kerosakan daripada kejadian banjir tersebut. So daripada nilai kerosakan itulah JPS terutamanya boleh memohon peruntukan untuk membuat kerja-kerja tebatan banjir untuk memastikan kawasan-kawasan tersebut mungkin sampai tahap ataupun tu bebas banjir lah. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Last sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada bahagian pengurusan banjir Jabatan Pengarah dan Sedaraan Malaysia, dan juga konsultan yang terlibat untuk kajian ini adalah Dr. Nick and Associate. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih GS Baharudin di atas pembincangan yang menarik, terutamanya berkaitan dengan My Flood Rush. So sistem yang dibangunkan lebih untuk kepada penilaian kerosakan akibat banjir. Okey, seterusnya tanpa membuang masa, saya rasa masa pun dah terhad ni. So kita kenalkan kita punya panel yang keempat. So ini orang yang kita mahir dalam disiplin meteorologi. So maklumat-maklumat ni penting. So kita perlukan untuk orang kata untuk ramalan, sama ada untuk kita buat analisis bencana apa semua, kita perlukan data-data daripada meteorologi lah. So sangat bernilai data-data ni.
So saya perkenalkan panel kita yang keempat, Puan Zurin Nurhaizatul binti Cik Hassan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Puan Zurin merupakan seorang yang berpengalaman luas. Beliau telah berkhidmat di Jabatan Meteorologi Malaysia selama 18 tahun. Anak jati negeri Perak, dan beliau berkelulusan ijazah pertama daripada Universiti Sains Malaysia sebelum melanjutkan pengajian sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga telah mengembangkan laluan kariernya kepada bidang hidrologi, meteorologi dan pengurusan bencana. So memang orang yang tepat lah. Orang kata very vast experience dalam meteorologi ni. So tanpa membuang masa, kita menjemput Puan Zurin Nurhaizatul binti Cik Hassan untuk membentangkan kertasnya bertajuk Sistem Platform Multi Bahaya Kuala Lumpur. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Moderator, Komander Muhammad Syukri. Okey, mewakili MAP Malaysia, saya Zurin Nurhaizatul binti Cik Hassan daripada Bahagian Pendidikan dan Pembangunan Teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia. Pada kali ini saya akan berkongsi tentang sistem platform multi bahaya Kuala Lumpur di bawah topik geospasial untuk kawalan risiko bencana. Okey, saya bukan pakar seperti yang Tuan Moderator maklumkan. Masih lagi belajar dan terus belajar. Okey, sikit sebanyak pembentangan saya akan merangkumi beberapa perkara. Kita ada pengenalan, ringkasan eksekutif, misi, visi dan objektif. Seterusnya saya akan berkongsi tentang sistem platform multi bahaya Kuala Lumpur, hasil dan outcome, akhir sekali kejayaan projek ni lah. Pertama sekali pengenalan. Jadi pada hari ini saya akan bercerita tentang sistem multi bahaya yang dibangunkan, yang kita letakkan di Kuala Lumpur. Kenapa Kuala Lumpur? Ini adalah kerana Kuala Lumpur adalah segala-galanya di Malaysia. Dia merupakan tumpuan ekonomi dan sosial dan juga sebuah lokasi strategik, bandar, konurbasi, asas hubungan, seterusnya melibatkan pembangunan rancak dan akhirnya memberi impak fizikal kepada persekitaran. Kalau kita tengok dekat peta yang kecil itu, ada 6 zon strategik di Kuala Lumpur. Kemudian ada di sebelahnya ada 3 peta. Kita tengok itu adalah peta guna tanah di Kuala Lumpur. So mungkin yang kiri sekali adalah sekitar tahun 90-an. Lepas tu di tengahnya sekitar tahun 2000 dan di kanan sekali sekitar tahun 2015. Kita dapati kawasan guna tanah telah mendominasi Kuala Lumpur tu. Jadi pembangunan pesat di bandar Kuala Lumpur memberi kesan kepada persekitaran lah. So ianya bukan je mengubah faktor fizikal, malah mengubah komposisi atmosfera, seterusnya menyumbang kepada peningkatan suhu dan akhirnya kepada peningkatan hujan ekstrim lah. Okay. So ini adalah fenomena bencana di Kuala Lumpur yang bukan luar biasa. Kebiasaannya ada banjir kilat, kemudian seperti yang rakan sebentar tadi sampaikan, kita ada tanah runtuh dan juga ada peristiwa lubang benam. Okey. Tapi isu utama hari ini kita nak bercakap tentang hujan ekstrim. Bila kita cakap tentang hujan, dia akan secara tidak langsung kita kaitkan dengan banjir, tanah runtuh dan lubang benam. Tapi dominasi di Kuala Lumpur, bencana yang kerap berlaku adalah di banjir kilat lah. So
So saya ada menjalankan sedikit kajian. Di sebelah kanan tu merupakan graf kekerapan banjir kilat di Kuala Lumpur untuk sekitar tahun 2000 hingga 2017. Okey, tidak dinafikanlah kita tengok frekuensi banjir kilat tu semakin meningkat. Lepas tu kita dapat satu lagi maklumat, iaitu peristiwa banjir kilat ni kerap berlaku pada monsun peralihan. Iaitu untuk makluman, kita mengalami monsun peralihan bagi tempoh setahun tu 2 kali lah, pada bulan selepas monsun timur laut sekitar Mac hingga Mei, April dan Mei. Lepas tu dan sekarang pada Oktober dan November. Jadi keadaan cuaca pagi cerah, kemudian bermula tengah hari ke petang kita akan mengalami ribut petir dan hujan lebat. So boleh dikatakan sekarang ni musim banjir kilat lah. Okay. Jadi apa yang kita tengok, kita dah ada isu banjir kilat, kita dah tahu bila banjir kilat berlaku. Tapi apa yang kita boleh ramalkan pada ketika itu hanyalah maklumat meteorologi sahaja. Jadi permasalahan utama dia, kita tak ada sistem yang komprehensif untuk peringkat bandar yang tersedia, yang boleh meramalkan selain maklumat meteorologi, kita perlukan tindinan risiko untuk mengetahui bencana banjir kilat dan tanah runtuh. Okey. So daripada sini kita nampak satu penyelesaian, iaitu terdapat satu keperluan mendesak untuk mengukuhkan usaha dalam penyelarasan pengurangan risiko bencana di Kuala Lumpur. Maka satu platform yang komprehensif, yang mudah digunakan perlu dibangunkan untuk mengenal pasti kawasan berisiko banjir, tanah runtuh dan lubang benam, supaya pihak berkuasa, di sini pihak berkuasa ialah DBKL, boleh mengambil tindakan dan strategi bersiap siaga dalam pengurangan risiko bencana. Jadi para ilmuwan, cendekiawan, agensi pelaksana telah disatukan di bawah projek yang diberi nama Disaster Resilient Cities, Forecasting Local Level Climate, Extremes and Physical Hazards for Kuala Lumpur, untuk pembangunan sistem platform multi bahaya Kuala Lumpur. Berikut adalah ringkasan eksekutif projek. Tapi sebelum saya pergi, ini adalah angka keramat untuk projek ni. Ya, 2, 16 dan 4. So 2 adalah merupakan kerjasama antarabangsa dua negara, Malaysia dan United Kingdom. Melibatkan 16 agensi, 6 agensi daripada United Kingdom dan 10 agensi dari Malaysia. Kita mempunyai 4 tematik utama dalam projek ni. Empat tema yang utama ialah tema parameter meteorologi, atmospheric hazards, geophysical hazards dan multi hazard platform itu sendiri. Secara ringkas projek ini adalah dibiayai oleh Newton Unkoma Fund di bawah pentadbiran MIC dan Innovate UK. So kos projek sekitar £1,750 dan lebih kurang 10 juta ringgit Malaysia. Tarikh mula projek pada Disember 2016 untuk tempoh 34 bulan. Yang utama sekali, jawatankuasa pemandu projek dipengerusikan oleh DBKL, pihak berkepentingan NADMA, JPBD, MIC, JPS, Nahrim dan sekretariat daripada Pusat Kajian Bencana Asia Tenggara, SEPRI UKM. Dan pengurusan pembangunan kapasiti dan outreach projek ini diketuai oleh Prof. Lord Julian Hunt daripada University of Cambridge, UOC, dan juga Prof. Joy Jacqueline Pereira daripada SEPRI UKM. Misi utama, misi, visi dan objektif projek ini adalah, pertama sekali, misi kita adalah membantu Kuala Lumpur mengukuhkan daya tahan iklim dan bencana melalui peningkatan kapasiti
penyesuaian dan amaran awal. Visinya adalah untuk menyediakan Kuala Lumpur yang berupaya dan bersiap siaga menghadapi kesan dan bencana perubahan iklim. Objektif kita adalah menyediakan akses kepada sistem platform ini. Untuk makluman, sistem platform ini beresolusi tinggi sekitar 333 meter bagi risiko bahaya iklim untuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Okey, berikut adalah garis masa projek. So kita dah buat pelbagai aktiviti di bawah projek ni, dan konsul MHP ni kita lancarkan sekitar tahun 2019. Sehingga kini sistem MHP masih lagi beroperasi dengan baik. Okay. So ini adalah sistem nanti platform bahaya ataupun kita akan kenali MHP KL selepas ni. Dia ditempatkan di Menara 1 bangunan di BKL, Jalan Raja Daud, Kuala Lumpur, dan khusus untuk skuad penyelamat di BKL. Di bawah sistem ni ada 3 parameter utama seperti saya maklumkan sebelum ni. So berikut adalah secara fizikalnya, dia ada 3 skrin. Kemudian skrin yang tengah tu mengandungi peta kerentanan terperinci dan ramalan parameter sehingga 3 hari ke hadapan untuk resolusi 333 meter. Ini adalah antarmuka sistem ni. Sistem ni boleh diakses seperti alamat tertera. Pertama sekali, yang ni adalah paparan untuk parameter meteorologi. Jadi ada 4 komponen: hujan, suhu, kelembapan relatif, hal laju dan arah angin. Kemudian kita ada bencana geofizikal. Kita ada maklumat seperti yang tertera di sebelah kiri sekali. Tapi yang saya suka nak share kat sini ada KAS, tanah runtuh, kedalaman banjir pluvial ataupun pluvial flood depth. So untuk kedalaman banjir itu sendiri ada 3 elemen, iaitu river undefend, river with smart dan surface water. So saya akan tunjukkan sekejap lagi macam mana kita akan gunakan. So yang ni adalah bencana atmosfera yang mengandungi sub-index untuk beberapa indeks bagi penentuan pencemaran udara. Walau bagaimanapun pada ketika ini bencana atmosfera ni kita tangguhkan dahulu untuk kerja-kerja penaik tarafan, tapi dengan 2 gabungan parameter meteorologi dan juga geofizikal, kita masih lagi mampu menyediakan satu sistem platform multi bahaya. So pertama sekali saya tunjuklah macam mana DBKL gunakan. So kat sini saya buat tarikh ramalan 5 Oktober. Tapi seperti yang saya maklumkan sebelum ni, kita boleh tengok 3 hari sebelum tu. Jadi kita tengok pada 3 Oktober untuk mendapatkan ramalan 5 Oktober. Ni dalam 2 minggu lepas lah. So pertama sekali kita akan, bila kita dah akses sistem, kita akan dapat satu paparan tentang MHP ni, MHP Geospatial. Di dalam box ni dia ada alert. Alert yang kat kiri sekali tu tentang masa dan tarikh lah bila berlaku hujan lebat melebihi 30 mm sejam. So untuk kegunaan di BKL tu sendiri, jadi pertama sekali dia boleh pilih map tu. Keperluan map tu dia suka yang Karto ataupun CartoDB, ataupun dia suka yang Google punya interference, dan ataupun dia boleh pilih untuk ada zon strategik tu lah. So kita dah ada kita dah ada peta utama. So kita tengok, pertama sekali kita tengok parameter meteorologi. Jadi bila kita dah dapat alert box tadi pada 3 petang 5 Oktober dijangkakan hujan lebat. So dekat sini kita boleh tengok maklumat meteorologi yang tersedia. Secara spasialnya zon strategik Wangsa Maju, Maluri, Pusat Bandaraya,
dan Bandar Tun Razak dijangkakan akan mengalami hujan lebat pada ketika itu. Dan maklumat lain, kelembapan relatif, kita tengok kelembapan relatif tinggi lah. Bila kelembapan relatif tinggi, ada hujan. Jadi suhu pun rendah dan kita tindan lapis dengan zon strategik tadi. Okey. Dan juga kita boleh dapat maklumat hal laju dan arah angin pada waktu hujan tersebut. Kalau kat sini kita dapat tafsirkan arah angin pelbagai hala di Kuala Lumpur dengan kelajuan yang agak rendah. So ini menandakan atmosfera yang lengas dan tidak stabil, dan boleh memungkinkan hujan lebat dari buk petir. Okey, kita dah ada maklumat hujan dan kemudian kita tindan lapiskan dengan bencana geofizikal. Saya pilih tanah runtuh untuk contoh ni. Jadi bila kita tindan lapiskan dua parameter ni, kita dapat satu intelligent guess dekat mana yang kawasan yang berisiko mengalami banjir dan tanah runtuh sekitar Kuala Lumpur pada tarikh tersebut. Okey, seperti contoh yang ni kita jangkakan kawasan yang berisiko di sekitar zon Damansara, Penchala dan Wangsa Maju Maluri pada tarikh tersebut. So dengan maklumat ni, skuad penyelamat di BKL dapat mengatur strategi dalam merencanakan pengurusan risiko banjir yang lebih efektif. Okey, yang ni masih lagi situasi yang sama, hujan pada tempoh yang sama. Kita tengok bencana geofizikal pada bencana banjir pluvial yang kiri sekali tu. Yang kanan sekali tu, kalau kita tengok surface water tu boleh mempunyai risiko di sekitar pusat bandaraya dan zon Bandar Tun Razak seperti yang sebelum ni. So daripada projek ni dia dah banyak memberi manfaat kepada secara lokal dan global lah. Dan pertama sekali, inovasi adalah teras kepada kejayaan projek ni, sebab kita dah mengumpulkan pelbagai disiplin untuk menghasilkan MHPKL ni, dan tiada sistem lain yang serupa yang tersedia di rantau ini pada ketika ini untuk kegunaan yang sangat spesifik bagi di BKL. Jadi kita dah mencapai objektif seperti sebelumnya, Kuala Lumpur yang lebih selamat dan bersiap siaga untuk menghadapi kesan dan bencana perubahan iklim. Dan ini merupakan satu sistem yang berjaya dibangunkan. Daripada sistem ni kita dapati bukan sahaja 3 bencana yang berisiko berlaku, malah kita dah temui 6 bahaya di Kuala Lumpur dan sempadannya yang berjaya dimodelkan, termasuklah banjir kilat dan banjir, tanah runtuh, lubang benam, angin kuat, haba bandar dan juga jerebu. Okey. So kejayaan MHPKL ni telah terbukti lah. So dia dah berjaya mengaturkan strategi untuk di BKL, merancang, mengurus dan mengurangkan risiko bencana, dan ia juga bertindak sebagai amaran awal untuk membantu rakyat merancang dan mengambil tindakan keselamatan yang perlukan. Daripada segi penjimatan, dah kurangkan kos bencana, dan juga ini merupakan kejayaan hasil daripada sokongan yang menyeluruh dan pantas daripada pasukan teknikal untuk memastikan sistem ini sentiasa beroperasi. Dan akhir sekali, sistem MHP juga mempunyai peluang untuk mengembangkan keupayaan sistem atau kita replikasikan ke bandar-bandar lain pada masa akan datang. Okey, ini sebahagian rujukan. Saya fikir itu saja pembentangan saya pada kali ini. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada wakil di BKL yang turut hadir dan menggunakan sistem ini pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Puan Zurin di atas pembentangan sistem platform multibahaya di Kuala Lumpur. So saya percaya banyak usaha-usaha yang telah diletakkan untuk membangunkan sistem ni lah. So saya percaya sistem ni adalah sistem yang amat bermanfaat basically lah untuk meramalkan
especially banjir kilat lah di kawasan Kuala Lumpur ni kerap berlaku. So kita telah pun selesai pembentangan alih keempat panel kita. So kita buka untuk sesi soal jawab. So pihak sekretariat cuma benarkan untuk 2 soalan sahaja. Sebab masa yang terhad ni kita pun dah 12 sampai 12.50 So tanpa membuang masa, dipersilakan. Ada soalan daripada floor. Gunakan mikrofon yang di tengah. Sebelum tu perkenalkan nama dan juga agensi yang tuan dan puan wakili lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning. Okay, saya Nur Fariza daripada Universiti Sains Malaysia. So terima kasih Puan Fazrin from Maths Malaysia atas sistem yang sangat menarik, MHP. So soalan saya, boleh saya tahu berkenaan dengan ketepatan ramalan MHP, because for prediction ada accuracy, right, percentage accuracy. So boleh Puan terangkan berkenaan dengan accuracy of the prediction. Terima kasih. Terima kasih yang kepada yang bertanya soalan. Satu soalan yang saya dah jangkakan. Okey, bila kita bercakap tentang akurasi, ketepatan ramalan cuaca, dia melibatkan tempoh dan kos. Pertama sekali tempoh, sebab semakin jauh kita menjana ramalan tersebut, jadi ketepatan semakin kurang lah. So yang terbaik buat masa ni adalah seboleh-bolehnya 3 jam ke hadapan. Yang tu kita panggil nowcasting. Dan juga untuk tempoh 3 hari ni kita boleh pergi sehingga 80%. Okey, bila kita bercakap tentang kos, kalau kita sebab bila kita buat ramalan cuaca ni, kita perlu modelkan keadaan cuaca sekarang ni sama dengan keadaan cuaca pada masa akan datang. Untuk kita dapatkan single grid ataupun single code, nak modelkan yang keadaan yang sangat tepat, kita perlukan resolusi yang sangat tinggi kan. Jadi bila kita perlukan resolusi yang sangat tinggi, ia akan menyebabkan kos yang memberi implikasi kewangan yang sangat besar. Jadi yang terbaik sekarang, apa yang MET sediakan untuk keperluan agensi teknikal yang lain, untuk keperluan agensi pengurusan bencana adalah sehingga 7 hari ke hadapan. Yang tu yang terbaik yang dapat disediakan. Tapi kita mempunyai perancangan untuk menyediakan ramalan cuaca sehingga 14 hari ke hadapan. Jadi yang ini akan melibatkan kos yang lebih tinggi, tapi kita yakin ia mampu menyediakan ramalan cuaca yang lebih tepat, sebab kita dah pergi kepada resolusi yang lebih tinggi. Saya harap saya menjawab soalan puan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Untuk soalan yang kedua, puan silakan. Saya Ifa daripada Kementerian Sumber Asli. Soalan saya kepada Tuan Farid berkaitan NATSIS. Adakah sistem tersebut turut mengintegrasikan maklumat penyelenggaraan curun, memandangkan curun-curun yang berisiko di Malaysia perlu sentiasa dibuat penyelenggaraan? Terima kasih. Terima kasih Puan daripada Entrack ke dari RCC. Okey, baik. Kementerian Sumber Asli. Okey, dalam kita lihat fungsi NATSIS. Fungsi NATSIS adalah sebagai satu platform untuk pengumpulan data. Jadi data-data berkaitan tanah runtuh tu memang disimpan di situlah, dan juga cerun. Dan setakat ini kalau dari segi untuk kita updating data-data status cerun tu hanya terhad pada kawasan 254 lokasi cerun kritikal tu saja. Dan kalau kita lihat sebenarnya kebanyakan cerun yang runtuh ni adalah di sepanjang jalan. Itu memang ada sistem penarafan yang dibuat oleh pihak JKR lah bagi semua cerun-cerun di sepanjang jalan persekutuan dan juga jalan negeri, dan mereka pun ada sistem, ada dedicated sistem sendirilah untuk membuat pemantauan secara berkala lah
Untuk JMG memang kita ada limitation untuk membuat pemantauan lah, dan kita hanya fokuskan kepada cerun-cerun selain daripada jalan yang melibatkan cerun-cerun berhampiran dengan kawasan perumahan ataupun kawasan-kawasan selain jalan lah. Dan kita terhad kepada 254 cerun sajalah setakat ni. Tapi kita memang dalam ke arah untuk memperluaskan lagi kawasan pemantauan cerun ni melalui teknik-teknik lain lah. Buat masa sekarang memang kita pergi ke field on site untuk kita buat penilaian. Tapi sekarang kita ke arah untuk memasang sensor-sensor tertentu di mana cerun ini berada untuk kita pantau secara real time lah. Jadi balik kepada persoalan tadi, di NACIS buat masa ni memang tak ada lagi lah pemantauan secara real time lah melalui NACIS. Dia hanya kita update pada 254 cerun kritikal tadi yang kita jalankan 3 tahun sekali saja buat masa ni. Okey, terima kasih. Saya minta maaf sebab kita masa ni pun dah terhad dah, memang dah sampai ke penghujung lah. So saya percaya tuan-tuan puan-puan yang masih ada lagi soalan boleh berjumpa dengan ahli panel kita, 4 ahli panel. Rasanya dia masih di sini lah sampai mengatakan ataupun dah akan balik petang ni lepas makan ni, masih ada sini. So siapa yang masih ada soalan tu boleh berjumpa personally dengan keempat-empat ahli panel kita lah jika ada apa-apa soalan yang rasa perlu juga tanya pada hari ini. So boleh berjumpa dengan dia orang masing-masing lah. So kita mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih kepada keempat ahli panel yang telah membentangkan kertas kerja berkaitan geospatial untuk kawalan risiko bencana. So marilah bersama-sama saya memberikan tepukan yang gemuruh kepada keempat-empat ahli panel. Sebelum saya tutup majlis ni, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun juga lah saya rasa. Kena pantun Melayu ni banyak pantun. Hujan lebat di puncak teringkap, banjir membawa arus deras. Maklumat bencana perlu lengkap, aplikasi geospatial sebagai teras. So di sini saya juga suka untuk memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Surah Ar-Rum ayat 41. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bagi tepukan yang gemuruh kepada Komander GS Muhammad Syukri atas penutup yang mantap. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita berehat untuk makan tengah hari, ada satu pengumuman di sini bahawa resit pembayaran boleh dibuat tuntutan di klinik MyGDI bermula pada sekarang sehinggalah waktu pulang ataupun berakhir pada simposium ini. Majlis seterusnya mempersilakan kepada Yang Berusaha Puan Hajah Habrizah binti Abdul Aziz, pengarah PGN, untuk menyampaikan cenderamata. Dipersilakan. Dipersilakan kepada Komander Muhammad Syukri selaku pengerusi sesi pada kali ini. Seterusnya dipersilakan pembentang pertama Encik Nazaruddin. Dipersilakan. Pembentang kedua Encik Muhammad Farid bin Abdul Kadir. Dipersilakan. Pembentang yang ketiga Geospatialist Baharudin bin Ahmad daripada JPS. Dipersilakan. Dan pembentang yang keempat Puan Zurin Nurhaizatul binti Cik Hazan daripada Med Malaysia. Terima kasih kepada Hajah Habrizah di atas penyampaian cenderamata itu tadi. Tuan-tuan, para peserta sekalian, kita berehat untuk makan tengah hari dan kembali semula petang ini pada pukul 2.30 dengan forum Revolusi Geospatial dalam Cabaran Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.